Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana boleh katakan semua tahu dah tentang kelebihan solat berjemaah. Orang kampung kita ni tahu belaka dah, maya jemaah ni lebih daripada maya seorang diri. Tapi ramai pilih hak maya seorang diri juga. Tahu dah lebih dah. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu taala tidak memberi anugerah kemanisan solat berjemaah kepada mereka yang masih lagi tidak menghadirkan diri untuk solat berjemaah. Mudah-mudahan kita sentiasa jaga dan solat berjemaah agar kita sentiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Muka surat 51 dah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, jenis amalan sunat dan kepentingan dalam sembahyang. Segala sunat itu adalah perkara-perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Ia merupakan adab mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memeliharakan sembahyang dan mengerjakan haknya. Sunat hai'ah tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Manakala sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya, sama ada sengaja atau terlupa. Dan ia terdiri daripada 8 perkara sebagaimana yang disebut sebelum ini, iaitu: yang pertama, duduk bagi tasyahud awal. Yang kedua, bacaan tasyahud awal. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Yang kelima, membaca kunut. Yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas kunut. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Okey. Dia kata jenis amalan sunat dan kepentingan dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni tak ada benda hak tak penting. Dalam sembahyang tak ada apa benda yang tidak penting. Semua penting belaka. Nah,
apa yang disyariatkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, semua tu adalah penting belaka. Tak ada pun benda yang Nabi perintah kita buat benda tu tak penting. Cuma bagi kita ni bukan setakat benda sunat, benda wajib pun tak penting. Maya Jumaah bagi kita tak penting. Mana puasa Isnin Khamis bagi kita tak penting. Semaya sunat duha bagi kita tak penting. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah kepentingan. Penting-penting ni bermakna benda tu ada manfaat untuk diri kita. Ada manfaat untuk diri kita. Dia kata sini segala sunat itu adalah perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Setiap benda sunat itu adalah benda yang menyempurnakan sembahyang. Sempurna ni bukan kata sah ataupun tidak sah. Sempurna ni kalau bahasa kita maya hak paling comel sekali kita kena buat belaka. Maya hak paling molek sekali iaitu kita kena buat belaka. Dia panggil kamil ataupun sempurna. Molek maya kita. Maknanya kita ni kadang-kadang kita sebagai makmum ataupun tu imam lah kita kata. Kalau kita maya sore diri rumah tak baca pun suruh. Tak baca pun suruh. Tapi kalau kis jadi tu imam kena baca suruh. Kalau kita maya sore diri rumah contoh. Kita maya sore diri rumah. Bila masuk waktu payah kita nak tengok. Bila masuk waktu zuhur, sebelum maya zuhur tu maya sunat dulu. Kalau ramai dak hak duduk rumah tu maya sunat qabliyah dulu. Agak-agak. Ada dak? Hak mari sejid pun kis mari sejid maya. Kis mari sejid baru maya sunat qabliyah. Tak mari sejid nak qabliyah pun payah juga. Kis mari sejid baru boleh jaga qabliyah. Tak mari memang tak maya tigu. Dia kata ia merupakan adab mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memeliharakan sembahyang dan mengerjakan haknya. Dia merupakan adab. Adab ni memang begitu penting. Kita dalam semaya adab kita dengan Allah. Dalam semaya adab kita dengan Allah. Kalau kita kecek dengan orang pun tak ada adab orang marah. Anak kecek dengan ayah, anak duk kecek dengan ayah. Ayah, aku nak pitih pula ya. Ayah suruh lagu mana? Nak marah tak? Marah. Tak ubi tegu. Tak ada adab dengan ayah. Bagaimana? Sebab pakai bahasa tu aku. Maknanya hak tu dengan manusia kita perlukan adab. Kita kecek dia, pelajar kecek dengan cikgu dia, lagu mana? Ada adab. Dan guru besar ataupun cikgu, kalau dia kecek dengan sama-sama dia, tak ada masalah. Tapi bila kecek dengan orang pakak besar sikit ataupun guru besar, dia lain. Pekerja, dia kecek dengan tokai dia, lain. Maknanya adanya adab. Begitulah kita apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita semaya. Kita semaya ni kena jaga berlaku adab. Bukan setakat bermula dengan takbiratul ihram. Sebelum kita bermula dengan takbiratul ihram lagi, kita kena jaga dah adab dalam semaya. Kena jaga. Ambil air semaya, lepas ambil air semaya sunat kita berdoa. Ambil air semaya sunat dalam keadaan menghadap kiblat. Banyak adab. Nak masuk masjid mesti dengan kaki kanan. Adab tu. Lepas tu kita nak semaya, dari segi pakaian kita itu mestilah dengan pakaian sunnah. Pakaian sunnah. Bermakna bukan dari segi perkataan rukun qauli sahaja ataupun perkara-perkara sunat dah. Bahkan dari segi pakaian kita pun mesti jaga. Nak semaya sunat kita pakai piyah. Nak semaya sunat kita pakai piyah.
Nak semaya sunat kita pakai pakaian yang sunnah. Pakaian sunnah. Maknanya kadang-kadang kita ni time hari panas baju pun tak pakai maya. Tak? Ada tak? Ada. Tak pakai baju. Tapi time gejet tak pakai baju malu pula. Kau ada sini orang gejet tak pakai baju. Kalau tak pakai baju, gejet sini tak molek. Tak masuk patah timur ataupun masuk jaya tak pakai baju. Orang ambak lalu. Tapi bila kita menghadap Allah, baju pun tak pakai. Kita pakai buat, sah. Memang sah maya, tak ada masalah. Sah. Cuma adab kita. Adab kita dengan Allah. Sebab tu bab adab, kata ulama, adab itu, apabila seseorang beradab, tapi tak ada ilmu, nampak dia tu seperti orang yang berilmu. Apabila orang yang berilmu tak ada adab, memang seperti mana dia tak ada ilmu, seperti mana orang-orang yang jahil. Adab itu terlalu penting. Nak ngaji adab, kenalah ngaji kitab-kitab Imam Ghazali. Bermula kitab Bidayatul Hidayah, tak apa dah. Dan ngaji adab kita dengan manusia, adab kita dengan Allah. Seorang wali Allah, dia diangkat sebagai wali Allah bukan kerana amalan lain terlalu banyak, zikir banyak dah, tapi kerana jaga adab masuk jambil. Kerana jaga adab masuk jambil. Jaga adab masuk jambil bermakna ikut sunnah Nabi. Ketika masuk tanda, masuk kaki kiri, nak berak, tutup kepala, duduk dulu baru akad kain. Kita bagai dulu baru berak. Bermakna situ tu pun Allah Ta'ala angkat darajat dia sebagai wali. Tu bab tu kata kepentingan dalam jaga adab ni memang terlalu penting. Lebih-lebih lagi kita dalam masjid. Dalam masjid mesti kita kena jaga adab dengan Allah. Masuk dalam masjid, jaga solat sunat tahiyatul masjid. Yang mana sabda Nabi SAW apabila ketika khutbah jemaah, seorang sahabat Nabi apabila masuk dia terus duduk. Nabi kata, "Qumu sallu raka'ataini qabla an tajlisa," atau kama qala. Nabi kata, bangun, semayalah kamu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Pasal apa? Pasal kita masuk masjid, kita semaya tu tanda kita memberi salam, memberi hormat. Ataupun kita tak semaya tahiyatul masjid, masuk-masuk malah nak maya tahiyatul masjid, kita gantikan dengan tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 4 kali. Tapi pahala lebih hak semaya lagi. Tak boleh duduk. Sebab tu salah satu pendapat dalam mazhab kita, apabila kita masuk masjid, kita duduk dengan sengaja, kita pun semaya tahiyatul masjid tidak sah. Tahiyatul masjid semaya sunat, salah satu semaya sunat yang tidak boleh dilakukan dengan duduk. Semaya sunat lain tak ada masalah nak duduk. Tapi tahiyatul masjid semaya dalam keadaan duduk tidak sah. Kecuali bagi orang yang uzur tak ada masalah. Saja-saja nak duduk tak sah. Sebab apa? Kerana duduk itu boleh membatalkan solat tahiyatul masjid. Okey. Jadi dia sebut lagi, sunat hai'ah tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Sunat hai'ah tidak perlu, mana tidak dituntut, tidak diperintahkan untuk sujud sahwi kalau kita tinggal. Sama ada kita tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan lupa, tidak boleh sujud sahwi dan tidak dikenakan sujud sahwi. Kalau sujud juga meninggalkan sunat-sunat hai'ah, batal semaya kita. Tak boleh. Okey, sunat-sunat hai'ah ni banyak selain daripada sunat-sunat ab'ad yang kita akan baca tu, dia panggil sunat hai'ah.
Apa mana sunat hai'ah? Kalau bahasa muda sunat hak rengeh. Sunat hak rengeh. Ab'ad dia kata manakala sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya sama ada sengaja atau terlupa. Sama ada sengaja atau terlupa, tinggal sunat ab'ad. Disunatkan dia sujud sahwi. Diperintahkan untuk sujud sahwi. Apabila makna perintah, perintah ni kadang-kadang dia jadi wajib. Perintah ni kadang-kadang dia jadi sunat. Tengok perintah tersebut. Contoh bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jadi sunat. Ada ke tak sujud sahwi hak wajib? Ada. Iaitu bagi pihak makmum apabila ikut imam. Itu wajib bagi makmum. Okey. Dia kata sama ada sengaja atau terlupa. Sama ada sengaja atau terlupa. Contoh kita ambil tahiyat awal. Kita malas nak baca tahiyat awal. Kita pun bangun. Bila bangun tak boleh duduk dah. Bila bangun tidak boleh duduk. Dia bangun tadi dengan sengaja ke tak ingat? Tak ingat. Apabila kata tak ingat sunat sujud sahwi. Dan kalau dia bangun dengan sengaja sekalipun sunat sujud sahwi juga. Okey. Dan ia terdiri dari 8 perkara sebagaimana yang disebut sebelum ini, iaitu yang pertama duduk bagi tasyahud awal. Dan duduk tasyahud awal dia panggil sunat ab'ad. Duduk. Tahu belaka duduk lagu mana kan? Okey. Yang kedua bacaan tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Dia duduk lain, dia baca lain. Dia kira suku-suku. Ada orang dia duduk tahiyat awal. Duduk tapi tak baca. Ada. Hak ni sunat juga sujud sahwi. Dia duduk tahiyat awal nengung. Gaji tak masuk. Dah utang orang banyak. Nengung. Nengung. Lama dah duduk tahiyat awal. Dia pun bangun. Dalam Fatihah tu dia teringat. Tahiyat awal tak ada, aku duduk saja. Tak baca. Sunat juga dia sujud sahwi. Dah kalau dia pergi duduk pula pergi baca, batal. Ada? Tak boleh. Okey. Dan yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Selepas tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca situ lah. Dia pun bangun. Dia bangun dia teringat, selawat tak baca. Sunat juga sujud sahwi. Ada? Sunat sujud sahwi. Selawat dalam tahiyat awal iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Tidak boleh sesekali menambah wa ala ali Muhammad. Ni kita kena beringat molek sikit. Kadang-kadang kita ni lajak. Lajak aling. Lajak aling ataupun alik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak disunatkan. Banyak ulama kata kalau kita dengan sengaja boleh batal semaya kita. Dah batal apa? Sebab memanjangkan rukun pendek. Kalau kita ikut tu imam, tu tak ada masalah. Ikut tu imam tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, berhenti situ je. Bangun. Jangan letak wa ala ali Muhammad. Sebagian ulama kata makruh letak wa ala ali Muhammad. Kalau terlupa tak ada masalah. Terlupa ni kita main zuhur 8 rakaat, ada masalah pak tak ingat. Dah. Tahiyat awal kita serupa tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Tahiyat awal nyak kau main subuh zuhur dah. Bangunlah. Sebab kita terlupa. Pada ni. Okey. Yang kelima, yang keempat iaitu berdiri bagi membaca doa qunut. Hak tadi tu selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat awal, minta tolong perhati molek. Kadang-kadang kita tak ingat. Dan kita semaya kan, dan kita ni orang. Dah. Mari tak ingat. Kadang-kadang orang ni ada hak tak ingat. Tu ada juga hak tak tahu pun lagi ramai. Dah maknanya kena perhati molek, kena jaga molek. Nah, okey.
Dan yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Dan bangun untuk baca kunut. Itu sunat ab'ad. Yang kelima, membaca kunut. Diri saja tak baca doa kunut. Dan diri saja je. Sunat juga untuk sujud sahwi. Okey. Yang kena selawat ke atas Nabi selepas kunut. Dan selawat ke atas Nabi selepas doa kunut. Sunat. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Dan yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Okey. Kita tengok masalah sunat ab'ad tadi dalam tasyahud awal dan doa kunut. Okey. Apabila kita meninggalkan tasyahud awal, dan sama ada terlupa ataupun sengaja, dia ni tak ingat nak duduk tasyahud awal, jadi dia bangun. Apabila dia bangun sampai tahap dipanggil berdiri, dia tidak boleh kembali balik, tak boleh nak duduk. Kalau dia bangun tak sampai lagi hak berdiri, dah dia boleh duduk lagi. Cuma situ sunat kedak dia sujud sahwi kalau dia duduk dah. Hukumnya sunat juga. Sebab dia sudah bangun. Bila bangun, sunat juga dia sujud sahwi. Begitulah doa kunut. Dan dia sebut dalam kitab Qaulul Tam, selagi mana kita turun tidak sampai kepada hak sujud. Turun tu dahi tak letak lagi, teringat doa kunut, tak baca, dia pun bangun. Sah ke tak? Sah. Ada ni. Sah. Cuma situ kalau dia beza dengan tahiyat awal sikit je. Kalau bak doa kunut, apabila kita turun tak lebih daripada hak sujud, maknanya turun tu tak lebih daripada hak nak sujud ni. Hak ni dia tidak kena sujud sahwi. Dia bangun balik, hak ni tak kena sujud sahwi. Tapi kalau lebih kepada hak sujud, nak turun dah, hak ni patut dia bangun balik, sunat sujud sahwi. Hak ni masalah hak sujud sahwi. Hanya dia sebut sini benda yang biasa kita tinggal. Ada benda lagi yang kita kena sujud sahwi. Kena ni bermakna sunat, bukan wajib. Contoh kita salah pindah rukun. Pindah rukun qauli. Kita duduk tahiyat akhir, galik-galik kita salah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok jari bergerak dah. Tahiyat. Tak, baru teringat. Bila teringat tadi, sunat juga dia sujud sahwi. Setiap kita pindah rukun ataupun dalam rakaat salah baca tahiyat akhir. Dah, ketika berdiri salah baca tahiyat akhir, maknanya salah pindah rukun, sunat sujud sahwi. Ataupun kita syak 3 kapat, sunat sujud sahwi. Ataupun kita salah bangun, salah tambah rukun, sunat sujud sahwi. Ada. Hak wajib sujud sahwi bagi makmum apabila ikut imam. Apabila ikut imam. Hak tak wajib ikut imam bagi sujud sahwi apabila dia yakin tu imam ni salah sujud sahwi. Ada. Contoh kita ambil. Dia semaya cukup 4 rakaat. Tu imam maya cukup 4 rakaat, kita makmum. Apabila kita makmum, kita tengok tu imam tu sujud sahwi. Ada. Dalam kepala kita, tu imam salah ke apa? Ada. Kalau kita tidak tahu tu imam tu salah ke apa, wajib kita ikut tu imam tu. Ada. Wajib kita ikut tu imam tu. Kalau kita tidak tahu tu imam tu salah, tak tahu apa tu imam sujud, wajib kita ikut. Nah, kalau tu imam salah sujud, kita yakin tu imam ni tak sabah 4 rakaat cukup dah. Kan tu imam salah sujud. Bagi kita iktikad kita yakin tu imam ni salah sujud. Hak ni tidak boleh kita ikut. Kalau kita ikut, batal. Persoalan, kita tahu ke doktor imam tu salah ke apa? Mesti dah tahu. Dah, duduk belakang.
Kau dah tahu. Tu imam tak okey dia royak kita. Dah sebelum sujud tak ada tu imam kawan nak sujud sahwi ni tak ingat baca Fatihah. Tak ada. Tu imam royak gitu batal. Nampak tak? Maknanya apabila kita yakin tu imam tu salah sujud, kita tidak boleh ikut. Kita ikut batal. Kalau kita tak tahu, bapa tu imam ikut. Tahiyat awal buat dah. Dak serah molek belakang dah tadi. Nah, tu imam ni dia salah pindah rukun. Dia sujud sahwi. Dah, ataupun tu imam tu dia syok. Nah, dia kena sujud sahwi. Kita ni hak yakin dia. Ya, apabila kita yakin tu imam tu salah, kita tak boleh ikut. Apabila kita tidak tahu, kita wajib ikut. Tu imam sujud sahwi dengan sebab tahiyat awal, kita wajib ikut. Tu imam sujud sahwi dengan sebab tinggal doa kunut, kita wajib ikut. Benda hak kita tahu, kita wajib ikut. Benda hak kita tidak tahu, kita wajib ikut. Benda kita yakin tu imam salah, kita tahu tu imam salah sujud sahwi, kita tidak boleh ikut. Ingat tak? Ingat. Dah? Contoh berlakulah kata. Dah berlaku. Bila berlaku kita tak ngaji ni, bapa tu imam. Dah sujud sahwi. Sebab tu setiap makmum dia mesti ada husnuzan kepada tu imam. Mana husnuzan sangka baik tu imam tak ingat kali ikut dah. Tapi janganlah pada benda-benda yang wajib baru kita tak boleh ikut. Seperti mana tu imam salah bangun mayasa 5 rakaat. Kita ni bapa hari ni tu imam 5 kalau 4. Kita dah tahu nak ikut ke tak? Agak-agak orang dah tahu ni dia ikut dah tu imam. Agak-agak. Boleh jadi ikut. Dah tu imam buat 5 tak kena buat 4. Mungkin tu imam mai taubat dia 5. Dah kita pun ikut batal. Tu perkara wajib tak boleh. Makmum batal tu imam tak batal. Tu imam tak batal. Nak batal kan tu imam dah tahu dia mai 5. Beda. Okey, tu imam dia semaya tu dia dah tahu dia mai 5 rakaat. Dah, dia rasa pak. Kena sujud sahwi ke tak? Tak nak sujud lagu mana dia dah tahu. Beda. Makmum belakang duk buih dah mulut subhanallah subhanallah. Dah, dia awak dah tahu gitu. Dah, memang dia dah tahu, dia yakin dia pak baru. Makmum ni yakin tu imam 5. Dah, tu imam ni yakin dia pak. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, imam ni dia perlu pegang kepada apa yang dia yakin. Dah, imam perlu pegang kepada apa yang dia yakin. Dia yakin dia baru pak. Makmum ni yakin tu imam 5. Jadi imam ikut tu imam. Dan makmum boleh ke tak nak ikut tu imam? Boleh. Bila? Iaitu tunggu pada tahiyat akhir sahaja. Lepas tu imam duduk tahiyat akhir, dia masuk balik dengan tu imam. Beda. Contoh tu imam bangun mayasa naik ke rakaat yang kelima. Bila naik rakaat yang kelima, makmum yakin pak dah. Makmum yakin pak dah. Makmum ni wajib ke sunat tegur tu imam? Sunat tegur tu imam. Dah? Sunat tegur tu imam. Setiap kali nak tegur tu imam, wajib makmum tersebut niat sebagai zikir. Tidak boleh niat sebagai tegur tu imam. Kebanyakan pak kita tegur dulu baru zikir. Nak tegur dulu. Ya kena niat zikir. Dah? Bila niat zikir gapo baru boleh tegur tu imam. Hukumnya adalah sunat tegur tu imam. Makmum ni yakin dia pak duduk tahiyat akhir. Nak mufarakah ke tak? Tak sih. Saya kata imam ni. Dah, tunggu tu imam duduk tahiyat akhir, dia tunggu tu imam wisalat, lepas tu dia bagi salam sekali dengan tu imam. Tu imam tak sujud sahwi. Kalau tu imam salah sunat ke tak kita sujud sahwi? Tak sunat. Beda. Tu imam salah bangun. Sunat ke tak makmum ni sujud sahwi? Dah? Tidak sunat bagi makmum sujud sahwi apabila tu imam salah. Kecuali
Sunat apabila kita ikut tu imam yang salah. Seperti mana kita ikut tu imam yang mana tu imam tinggal tahiyat awal, tu imam tak duduk tahiyat awal, kita ikut. Bila kita ikut, kita yakin memang tinggal tahiyat awal. Lepas duduk tahiyat akhir tu imam pun misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat bagi kita sujud sahwi. Bila selepas tu imam wisalah. Ada. Sebelum tu imam wisalah kita sujud sahwi batal. Sebelum tu imam wisalah kita sujud dah sahwi batal. Dah sunat bila selepas tu imam wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat bagi makmum tadi sujud sahwi ke atas diri dia sendiri. Ada. Ni kalau tu imam tak buat sujud sahwi. Ada. Bab sujud sahwi mungkin jarang berlaku. Tempat kita ni mungkin jarang berlaku. Sebab tu imam masih lagi jaga belaka doa kunut tahiyat awal. Kita masih ikut lagi. Mungkin sini jarang benar berlaku sini sujud sahwi tak? Sini jarang tak? Jarang. Tu jarang gitu kadang-kadang payah. Makmum yang mana tegur tu imam, tegur tu imam tak niat zikir batal semai. Ni ramai hok tidak tahu. Tengok orang lain tegur, dah berapa umur tegur, dah orang lain tegur boleh, aku tegur. Tegur tu boleh kena tahu. Nak tegur orang mesti kena tahu. Syarat dia kena niat zikir. Sekali tegur, sekali zikir. 2 kali tegur, 2 kali kena niat sebagai zikir. Ni kena perhati molek. Ramai lagi yang mana masih pandai tegur, bukan kata tak pandai. Dia bukan kata tak reti. Tegur tu reti. Cuma syarat-syarat nak tegur tu masih lagi tidak tahu. Okey. Masa rokok dia baca? Okey. Masa rokok dia baca ayat hak sujud. Kita ambil dulu. Masa rokok tu baca masa rokok sunat ke wajib? Sunat. Baca masa sujud sunat ke wajib? Sunat juga. Baca masa sujud tu dia panggil sunat hai'ah. Baca masa rokok dia panggil sunat hai'ah. Hak kena baca, hak kena sujud sahwi apabila dia salah pindah rukun qauli. Kita tahulah dia rukun qauli ada berapa? Rukun qauli dah. Rukun qauli takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Hak ni rukun qauli. Salah pindah rukun maknanya salah pindah lagu mana? Salah baca tempat lain. Dia duduk kat lain, kita pergi baca kat lain. Hak ni sunat sujud sahwi. Selain daripada tu, tak sunat sujud sahwi. Tahiyat akhir tu dia salah baca doa Rabbi firli warhamni. Dia salah baca. Kena juga sujud sahwi. Itu tak kena. Sebab hak baca tu adalah sunat. Tapi kalau dia baca Fatihah, sunat sujud sahwi. Sebab jadi rukun. Kenapa? Okey. Dan disunatkan masalah yang seterusnya. Dia ada sebut dah sini ni. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Yang pertama, bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat ab'ad yang tersebut itu, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Hak tadi okey. Dan yang kedua, bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang, jika dia buatnya dengan sengaja tapi tidak batal kerana terlupa, seperti mana memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud, dan seperti berkata sedikit
makan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Setiap perkara yang membatalkan sembahyang apabila kita buat dalam keadaan kita terlupa ataupun tak ingat, tidak batal dengan syarat-syarat. Nah, tidak batal dengan syarat-syarat. Baiklah. Okey, dia kata seperti mana memanjangkan rukun yang pendek, seperti mana hak tadilah kita royak. Duduk tahiyat awal salah baca tahiyat akhir. Sunat juga sujud sahwi kerana memanjangkan rukun pendek. Sengaja ke tak? Tak sengaja. Tak ingat kan? Tak. Hak tu sunat sujud sahwi semaya tak batal. Kalau sengaja batal. Ada. Okey. Dan yang seterusnya iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. Iktidal. Iktidal salah panjang dalam keadaan dia tak ingat. Dan dalam keadaan dia tak ingat. Masalah iktidal dalam mazhab kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan iktidal itu adalah rukun pendek. Ini pendapat muktamad dalam mazhab kita. Pendapat yang kedua seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullah, iktidal itu adalah rukun panjang. Ada. Pendapat muktamad iktidal rukun pendek. Batu sebagian orang, sebagian tok guru pondok dia berpegang yang mana baca doa kunut panjang boleh membatalkan solat. Dia sebut dalam kitab Qaulutan masalah makmum dan imam, apabila seorang makmum ataupun imam baca doa kunut panjang dia tidak batal. Ada. Sebab apa iktidal nama kerana baca kunut panjang? Dah capur habis kunut nazilah doa tu doa ni habis lik. Tak batal. Tak? Sebab dia baca doa. Hak batal sami Allah liman hamidah nengung. Nengung tu lama. Sengaja ke tak? Kalau tak sengaja tak batal. Dah, kalau sengaja baru batal. Hak ni masalah iktidal. Kalau kita dengar ada ustaz tu kata rukun pendek, oh ni hak muktamad. Ada ustaz tu kata rukun panjang. Betul juga tapi hak tidak muktamad. Makna muktamad iaitu pandangan yang kuat dalam mazhab kita. Dan kebanyakan ulama pilih adalah rukun pendek sahaja. Okey. Dan duduk antara dua sujud. Dan duduk antara dua sujud tak boleh juga panjang. Seperti mana tahiyat awal tadi tepat dia duduk antara dua sujud. Dah panjang-panjang tu setara mana? Setara dia adalah setara tahiyat awal tadi. Dan setara dia adalah setara tahiyat awal tadi. Itu adalah rukun pendek. Okey. Makan sedikit atau melebihkan rakaat dengan terlupa. Dah seperti berkata sedikit. Kata sikit. Bunyi. Dalam mazhab kita, setiap percakapan selain daripada maslahah solat, dan lebih-lebih lagi dalam bahasa Melayu kita ni batal semaya. Kecek-kecek lagu mana iaitu percakapan yang difahami. Ada kecek sehuruf dan dia kecek ni yang pertama, pendapat yang pertama tidak boleh melebihi daripada nepatah perkataan. Nepatah perkataan. Pendapat yang kedua mengatakan ne patah huruf. Ne huruf. Ada yang kedua kata ne huruf, yang pertama ne perkataan. Sama ada sengaja walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf batal semaya. Dalam perkataan bahasa Arab dan dalam huruf qaf, dah, so je. Apabila dia terjemah qa ni, maknanya jagalah. Kalau perintah dia pakai fa'il amal, dia kata ki. Ki itu bermakna jaga. Satu huruf. Benda tu boleh faham ke tak? Boleh faham? Tak? Benda yang boleh difahami, batas semaya. Ada? Ataupun dalam bahasa kita, bini ajak dia beli.
Bini ajak pergi beli. Mari bagi beli. Kita pun tengah semaya. Kita pun kata okey. Okey tu pehek ke dah? Pehek batak. Ataupun kita pakai K saja. K batak. Sebab benda yang dipahami. Tapi kalau dia salah. Salah. Mari bini duk panggil abe. Cepatlah. Tapi salah tu okey. Salah bukan sengaja. Tersalah. Bila tersalah, hak tu batal. Kalau tersalah tak batal. Faham tak? Tersalah. Kalau buat lalu salah batal. Faham tak? Hak ni masalah kecil. Sebab tu berdahang. Dahang ni dia dikira benda yang difahami oleh orang. Ni kena jaga. Bak dahang ni ramai. Tengah semaya dahang. Tu dahang lah tu. Dahang ni batal semaya. Dahang ni batal semaya. Ramai tak buat dah. Ramai tak? Ramai. Dia dahang ni dia hanya dibolehkan dua tempat. Yang pertama iaitu ketika membaca Fatihah. Sebab apa? Kerana Fatihah tu wajib. Kalau kita tak boleh nak sebut Ar-Rahman. Contoh. Kerana Ar-Rahman. Kalau boleh buat secara tidak bunyi, kena buat secara tidak bunyi. Mana dah biar jangan tak bunyi. Dan yang kedua ketika tahiyat akhir. Dan ketika tahiyat akhir. Dua tempat ni sahaja yang boleh berdahang. Kalau kita dengar tu imam dahang, kita kena letak dua keadaan. Yang pertama, imam itu seorang yang tahu. Imam itu seorang yang tahu. Makna orang alim. Dia tahu tu imam tahu. Kalau biasa duk ngajar kata dahang ni batal, tu imam pun dahang. Kita boleh letak tu imam tu tak ingat. Bila tu imam terlupa, boleh kita ikut lah. Kalau kita letak tu imam tu sengaja dahang, kita ikut juga, semaya kita batal, semaya tu imam sah lagi. Sebab kita tak tahu keadaan sebenar tu imam tu dahang sengaja ke dengan tak ingat. Beda. Kalau dahang batal. Nak baca surah atau dahang. Wadduha batal. Kalau kita dengar gitu, tak boleh ikut imam tersebut kecuali kita kata tu imam tu tak ingat. Dan kalau kita tidak tahu dahang tu batal semaya, batal tak semaya kita? Kalau kita tak tahu dahang tu batal semaya, batal tak semaya kita? Tak boleh nak ayat, nak kata batal lagu mana kita tak tahu. Orang yang jahil dia dikira dimaafkan. Tu imam dahang, makmud dahang. Tak, kecuali orang itu dijadikan dia panggil asal kejadian. Orang panggil dahang asal. Jenis memang berakhir dahang. Orang panggil pun abang mak dahang dah. Dah memang duduk kedai pun dahang ni kadang-kadang kita kecek tak dahang. Tapi mayat dahang. Ini orang batak. Orang ni dah duduk saja pun dahang. Beranak masuk beranak tu dahang dah. Dan ayat memang hak asal. Siapa ketua dahang, tu dia dikira sebagai penyakit. Kalau penyakit tak batal. Penyakit tidak batal. Orang nyakit gatal geruk 3 kali berturut-turut batal. Tapi dia memang nyakit. Geruk memang banyak kali geruk. Ni tidak batal sebab penyakit. Pada okey. Tu masalah tadi masalah hak kecek. Kecek hak sikit. Tapi sikit yang difahami batal. Banyak. Banyak tapi tak sengaja batal juga. Lebih daripada 6 perkataan. Tak sengaja batal. Tak kecek banyak. Tak sengaja. Kecek banyak ah. Kira 6 perkataan ayo kecek lagu mana. Contoh kita tengah semaya, bila tengah semaya bini ajak makan nasi. Makan. Makan. Kita tengah semaya. Rakaat kedua bunyi lagi.
Oh, abang mari makan ni. Tak bunyi lagi. Kita ni. Aku ayat dah ke aku makan dah tadi? Tak dengar ke? Kira berapa perkataan? Dah, kalau perkataan tu lebih daripada 6 perkataan, batal. Walaupun tak sengaja. Sudah, aku tengah semaya ni. Dah, batal kalau lebih daripada 6 perkataan. Faham tak? Maknanya kalau tu dalam keadaan tidak sengaja. Kalau sengaja, kata okey pun batal. Ni hak tidak sengaja. Hak tidak sengaja, dia tidak boleh melebihi 6 perkataan. Dan sebagai ulama kata 6 huruf. Tu maknanya kita jangan balas betul belaka. Dah? Okey. Makan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Makan sikit dengan sengaja. Batal. Lepas buka puasa ada lagi. Dak, tulis ayat kapung hok coh duduk dalam gigi. Kita bos duduk tu sengaja. Bukan besar, kecil je. Batal. Faham tak? Batal. Kalau banyak walaupun tidak sengaja batal juga. Banyak sikit tu lagu mana? Ulama kata banyak sikit tu sikit dia kira sebesar kalau kita ni macam Haji tengok skru burung. Betul-betul gitu. Tu dia panggil sedikit. Besar tu sikit. Kalau lebih, banyak. Kalau tak sengaja, tak ada masalah. Kalau sengaja, tu batal. Okay. Ada kita nak kehek dalam sejik, kita pun biar telah. Kira halal sikit ni. Dah kita pun telah. Ni batal. Okay. Dia ada hak perkara yang tidak, dia setiap perkara yang membatalkan puasa kita buat dalam semaya batal semaya. Setiap perkara yang membatalkan puasa kita buat dalam semaya batal semaya. Gapo hak batal puasa? Masuk dah sesuatu ke dalam rongga, dalam linga, dalam hidung, dalam mulut, dah batal. Begitulah juga banyak berlaku sesuatu dak contoh kita kata darah. Darah. Kadang-kadang darah ni sikit lah duduk dalam mulut. Darah sikit. Benda darah ni dia bukan seperti makanan. Darah sedikit apabila bercampur dengan air dia dikira tidak dimaafkan. Hak ni wajib kita berhenti semaya, kita kena koma balik baru boleh sambung semaya. Kecuali darah tu memang duduk dalam darah beku. Orang seperti mana orang cabut gigi. Tepat tapak cabut gigi tu mesti ada darah beku. Tu tak campur dengan air liur. Tak? Ya darah beku tak campur dengan air liur. Hak batal, hak wajib berhenti semaya iaitu hak campur dengan air liur. Sebab setiap darah apabila bercampur dengan air dia tidak dimaafkan. Darah yang jatuh ke dalam air kurang daripada 2 kolor, air tersebut dikira najis. Walaupun setitik darah. Sebab darah dia tidak dimaafkan pada air, hanya dimaafkan pada pakaian. Kalau ada di baju kita darah, tak ada masalah. Dan kalau sikit tak ada masalah. Sebab darah tu tidak bercampur dengan air, bercampur dengan baju. Seperti mana kita kata kita semaya, tengok ada pacak kaki kita. Tengok ada pacak kaki. Bila ada pacak kaki kita tengok darah tu banyak ke tak tubik? Biasa kalau tak cabut pacak, tak tubik darah dah. Hak ni batal ke tak semaya? Tak batal. Dah kalau tubik juga darah, sikit ke banyak? Sikit tak batal. Dah kalau banyak tengok keadaan pula. Banyak tu biar banyak yang mana mengalir tu biar setepat. Kalau tidak berpindah, tidak batal juga. Dalil dia seperti mana Sayyidina Umar Khattab, apabila dia semaya, waktu subuh dia dibunuh. Kena tikar. Darah mengalir dia teruskan. Sebab tu sebagai ulama salah, dia berpegang kepada tidak batal kalau bukan darah ajnabi. Pada mana darah ajnabi? Kita darah yang keluar daripada badan kita, dia panggil bukan darah ajnabi. Darah orang lain kena kita, dia panggil darah ajnabi. Yang tidak dimaafkan adalah darah ajnabi. Contoh kita semaya, sebelah kita ni sayang kita, kaki sayang kita kena pacak. Kaki sayang kita kena pacak. Lepas tu tepek dengan kaki kita pun kena darah
sayang kita. Ha ni batal. Ada ni. Dah, ha ni batal sebab dia dikira darah ajnabi. Kalau darah kita tak ada masalah. Ada. Okey. Melebihkan rakaat kerana terlupa. Ni hak lebih macam ayat tadi salah bangun 5 rakaat, tak salah kurang. Ni sunat juga sujud sahwi. Dan yang ketiga, wallahu alam sujud. Ada nak tanya? Hak pertama tak ada apa? Kunut mana? Okey. Dah. Kunut dah. Iaitu nama bagi doa. Dah, nama bagi doa. Serupa kita lah. Dah, doa makan, ada doa makan. Doa makan tu makan ke? Dah, macam kunut doa kunut. Kunut ni dah iaitu nama bagi doa kunut. Dah, nama bagi doa kunut. Dia letak kunut. Sebab tu dia ada macam-macam. Ada doa kunut subuh. Dia ada kunut nazilah. Dah, dia ada kunut, ada yang abad dan ada yang tidak abad. Yang mana abad iaitu pada solat subuh dan solat witir. Solat subuh dan solat witir pada malam terakhir bulan Ramadan yang 15 terakhir tu. Tu dia panggil sunat abad. Sama ada selain daripada semaya subuh, dia panggil sunat hay'ah, sunat biasa. Maya zuhur nak buat doa kunut boleh ke tak? Boleh. Maya gorik nak buat doa kunut boleh. Sebab tu kalau kita tengok Tok Imam maya gorik buat doa kunut. Kita ni kata Tok Imam sesak ni. Kerana maya gorik doa kunut. Padahal kita tak mengaji. Betul? Maknanya kunut ni iaitu nama bagi dia kunut pendek dah. Dia sebut dalam kitab memadai apabila contoh tu imam tak buat doa kunut, dia tak sama dengan tahiyat awal. Apabila tu imam tinggal tahiyat awal, wajib kita ikut tu imam naik. Mana kita tidak boleh duduk untuk tahiyat awal. Tapi masalah doa kunut, apabila tu imam tak buat doa kunut, tu imam pun sujud. Kita ni disunatkan baca doa kunut. Kunut panjang ke kunut pendek? Kunut pendek. Dah pendek setara mana? Dan iaitu tidak melebihi hak yang tidak. Bagi ulama kata madai kata Allah mahdini fi man hadait. Cukup ah. Wa afini fi man afait. Nah, ataupun dia pakai 3 doa, Allah mahdini fi man afait, Allah mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Allahu akbar, cukup. Dan dia nak baca hak doa selain daripada Allah mahdini boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma hak afdal yang mana seperti mana dia diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab, dia sebut dalam kitab Bulughul Maram, dia kata hak afdal adalah Allahumma hdini fi man hadait. Itu hak afdal. Dia nak baca doa lain tak ada masalah. Kunut hak sempurna seperti mana kita baca macam biasa, siapa selawat ke atas keluarga Nabi. Itu hak kunut yang sempurna. Kunut hak tidak sempurna seperti mana kita baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tak ada apa. Kita pun terus sujud. Ya, kalau kita baca panjang juga batas semaya. Tak boleh. Dia kena pendek je situ. Sebab wajib ikut tu imam tu lebih utama daripada baca kunut. Ada. Okey. Sunat juga kita baca walaupun sikit saja. Okay. Ada yang tanya. Ada hak tak faham ke? Okey. Apabila kita masuk masjid Tok Bilal tengah bab. Ni banyak pandangan-pandangan ulama seperti mana kita ambil Al-Allamah Syekh Daud Fatani. Apabila Tok Bilal tengah azan, tak kira siapa tengah azan dah. Bila tengah azan kita pun masuk masjid. Bunyi azan,
Kata Syekh Daud Fatani, kalau nak melakukan solat sunat tahiyatul masjid, mestilah kena mayal lalu. Tak boleh tunggu azan. Tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Dan pandangan yang kedua, dan pandangan yang kuat dalam majoriti ulama dalam mazhab kita, disunatkan kita tunggu azan. Sunat kita tunggu habis azan baru kita semaya. Dan sebab apa Syekh Daud Fatani dia kata kena semaya tu? Kerana masuk masjid syarat dia mesti semaya dulu. Mesti semaya dulu. Sebab apa? Kalau kita tunggu azan lama, bila masa lama tu boleh menyebabkan batas waktu tahiyatul masjid batal. Dan sebagai ulama kata batal tu dengan sebab duduk. Jadi hak afdal kita masuk, terdengar orang habis azan dulu baru kita semaya. Ini banyak berlaku khilaf ulama. Cuma kita ambil hak utama tunggu azan. Tapi banyak kita tengok dalam seperti mana hari Jumaat, kadang-kadang masuk orang pobel dia tunggu. Dah, tunggu. Boleh ke tak? Boleh. Dan kalau hak kata tak boleh, terus semaya. Demo nak pergi hak mana? Hak boleh ke hak tak boleh? Kita nak pergi hak mana? Hak boleh semaya lalu ke hak tak boleh semaya? Boleh belaka nak pergi hak mana? Hak tak boleh hak tak semaya ni. Hak tak boleh hak tak semaya ni. Masuk pakai duduk mengebok nyanan dia tidur. Maknanya gitu. Ada lagi dah. Maknanya dia rokok, dia ada rokok sekali dengan Tok Imam. Okey. Dah. Dia seorang yang masbuk. Bila masbuk, dia masuk masjid, dia tengok Tok Imam rokok. Bila tengok Tok Imam rokok, dia tengok. Dia sebut dalam kitab Qaulutan dalam masalah ni. Dia kata walaupun kita meyakini imam tersebut rokok lama, kita yakin kalau kita siapa dia habis Fatihah ni. Kita yakin. Dan utama rokok lagi, kena rokok juga. Sebab rokok itu wajib sebab kita orang yang masbuk. Kita orang yang masbuk. Bila masbuk tu imam rokok, kita teguh rokok. Walaupun kita yakin baca Fatihah tadi. Kita baca juga Fatihah. Bila baca Fatihah tak dia habis baca Fatihah tu imam pun bangun. Batal semaya kita. Batal semaya kita dengan sebab kita orang yang masbuk. Kita sengaja. Padahal kita tahu dah kita sengaja. Cuma sebagai ulama kata tidak batal, tetapi rakaat tersebut tidak dikira. Kita ambil pandangan yang kuat kata batal. Ataupun dia baru nak rokok Tok Imam bangun dulu, batal juga. Jangan biar dia rokok, dia masuk siapa hak rokok, dan Tok Imam tu baru nak naik. Hak ni kena perhati. Lewat dah tapi ni tak sikit lagi boleh. Dia masalah tamak ninah dengan tak ada tamak ninah. Kita ambil satu pendapat dan pendapat yang masyhur dalam mazhab kita, makmum hak masbuk wajib tamak ninah sekali dengan Tok Imam. Gapo mana tamak ninah sekali dengan Tok Imam? Tok Imam senyap, makmum tu mesti senyap. Masa bila? Masa dengan Tok Imam senyap tu tu mana sekali. Ada. Okey. Yang kedua, Allahu Akbar, makmum Tok Imam. Dan makmum pun Allahu Akbar. Jadi Tok Imam nak naik. Tok Imam nak naik. Bila makmum ni turun dengan kadar rokok, dan Tok Imam tu naik. Maknanya dia dah selisih. Selisih masa mana? Masa siapa hak rokok. Masa siapa hak rokok. Kalau tak ada siapa hak rokok selisih gitu, ni tidak kira. Ni tidak kira rakaat tersebut kalau hak masbuk batal.
Tapi kalau dia siapa hak rokok jadi gini. Maknanya dia lah sikit. Tok Imam baru naik nak hab diri dia baru masuk hak rokok. Dia dah tak maknina sekali dengan Tok Imam tak dia. Tapi dia masuk hak rokok, Tok Imam baru naik sebab Tok Imam dia tak maknina. Hak ni dia dikira mendapat rakaat tersebut. Tapi lah ni masalah dia orang yang masbuk, dia mari lewat, dia tak ada rokok sekali dengan Tok Imam. Tak, tiba-tiba bagi salah sekali dengan Tok Imam. Nah, batas semaya. Ada. Memang ni kita kata pendapat yang kuat. Dan memang zaman sahabat ada dua kaedah. Kaedah yang pertama yang mana Tok Imam semaya dia 2 rakaat, kita dia 2 rakaat, kalau mai Zuhur kita mesti tambah 2 rakaat. Ini kaedah yang pertama dan ini yang dipakai dalam mazhab kita dan ilmu fiqh ni dipakai. Dan ada sahabat dia mari Tok Imam rakaat yang ketiga dah. Dia semaya sore diri Allah Akbar Allah Akbar. Dia kejar Tok Imam. Ambak. Misalnya sekali dengan Tok Imam. Beda. Boleh ke tak? Ada sahabat buat gitu. Tapi hak Nabi akui adalah yang pertama tadi. Beda. Ada tempat kita kata batal pun dah. Ada. Ada tempat kita kalau mari pakat biasa memang tambah rakaat lah. Cuma tu nak kata ada perbuatan daripada sahabat. Nabi tak larang. Tapi Nabi lebih akui yang mana hak tambah rakaat daripada hak kejar tu imam tadi. Apa dah? Wallahu a'lam. Dah, tu hak mana banyak berlaku lah. Maknanya kalau bab masbuk muafiq ni insya-Allah kita akan bacalah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fi din wa alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa dhibna aqrimna bittaqwa wa bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna namduka jahil wa anta hukumna man nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.